Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 13 akan membentangkan tajuk implikasi globalisasi terhadap pemikiran dan akhlak remaja. Pertama sekali kita akan melihat ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama sekali ialah Wan Aminur Rashdan bin Wan Abdul Bahir. Yang kedua ialah Wan Ariana Christina binti Wan Muhammad Nazmi. Dan yang terakhir ialah saya sendiri, Wan Abdullah bin Wan Fazidin. Seterusnya kita akan melihat maksud globalisasi dari segi bahasa dan istilah. Globalisasi menurut bahasa ialah global dan sasi. Global ialah mendunia dan sasi ialah proses. Apabila pengertian globalisasi menurut bahasa ini digabungkan, ia menjadi proses sesuatu yang mendunia. Dari segi istilah pula, ia boleh ditarifkan sebagai satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Hal ini menyebabkan sempadan negara itu terbuka luas dan maklumat dapat disebarkan dengan mudah melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan aplikasi TikTok. Seterusnya kita akan melihat siapa itu remaja. Remaja merupakan individu dalam mana-mana kumpulan umur yang mempunyai pemikiran, perspektif dan pengalaman yang pelbagai. Adalah penting untuk diingatkan bahawa tidak semua remaja berfikir dan merasakan cara yang sama kerana mereka dipengaruhi oleh latar belakang peribadi, persekitaran budaya dan personaliti individu mereka. Pemikiran remaja amatlah penting untuk dijaga dari perkara negatif. Ini menyebabkan pemikiran remaja dapat diubah melalui faktor persekitaran yang dapat mengubah personaliti mereka dari pergaulan dan cara hidup mereka. Antara faktor yang mampu mempengaruhi pemikiran mereka ialah dari segi teknologi, sosial dan budaya. Seterusnya kita akan pergi kepada objektif kajian. Yang pertama sekali, objektif kajian bagi tugasan ini ialah mengenali secara lebih mendalam tentang cara pemikiran dan akhlak remaja pada masa kini. Yang kedua ialah mengetahui tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh remaja sekarang yang dapat mengubah personaliti mereka untuk berkelakuan sebagai seorang remaja Muslim. Yang ketiga ialah merangka langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegah masalah ini daripada berlarutan sehingga dapat memberikan impak negatif terhadap remaja Muslim. Yang terakhir ialah membuat kesimpulan serta dapat merumuskan secara menyeluruh tentang tugasan ini melalui info-info yang telah kami kumpul. Assalamualaikum, saya Rashdan. Saya akan menerangkan tentang isu globalisasi yang dihadapi oleh remaja pada masa kini. Pertama sekali, kita terdapat 3 isu yang dihadapi oleh remaja, iaitu teknologi, sosial serta budaya. Dari segi teknologi, kita dapat lihat remaja sekarang ni lebih terdedah kepada perkara-perkara yang berunsurkan negatif dari segi info ataupun video. Hal ini disebabkan oleh terdapat banyak pihak yang tidak bertanggungjawab menyebarkannya. Selain itu, dari segi sosial pula, kita dapat lihat kebanyakan remaja sekarang ini terlibat dengan seperti lumba haram, pergaulan bebas serta penyalahgunaan dadah. Akhir sekali ini seperti ramai yang dihadapi remaja, iaitu bermain gadget berlebihan yang tidak dikawal. Kita dapat lihat ia merupakan satu isu yang boleh dikatakan besar serta perlu diatasi dengan segera kerana ia dapat memberikan kesan buruk dari segi bersosialisasi mereka dalam kehidupan mereka. Kemudian budaya. Untuk budaya ni ialah perkara yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Dia boleh dibimbangkan kerana
Apabila budaya yang dibawa itu berunsurkan negatif, maka ia dapat memberikan kesan kepada generasi yang akan datang. Mereka akan mudah terikut kerana ia merupakan satu budaya yang sentiasa mereka lakukan. Sebagai contoh, budaya fashion, budaya pergaulan dan banyak lagi. Di sini saya sertakan langkah-langkah untuk mengatasi perkara tersebut. Antara contohnya, bagi segi teknologi, pihak berkuasa perlu memainkan peranan yang penting dengan menapis segala info-info ataupun video yang mempunyai unsur negatif ataupun tidak sahih daripada disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Perkara ini dapat mengelakkan remaja semua daripada terikut serta terbawa-bawa dengan info-info yang tidak sahih. Selain itu, dari segi sosial, seperti yang semua lihat, ibu bapa merupakan satu komponen penting untuk melakukan pemantauan terhadap segala aktiviti yang anak-anak mereka lakukan, terutama sekali remaja lah. Ini kerana remaja ni mudah terdedah dengan perkara-perkara negatif. Jadi ibu bapa ni berfungsi untuk memastikan mereka tidak terlibat dengan menjaga cara pergaulan mereka, dengan melakukan kajian tentang kawan-kawan mereka dan banyak lagi. Hal ini dapat mengelakkan akhlak mereka daripada terjejas serta dapat berkelakuan sebagai remaja Muslim. Dan yang terakhir sekali iaitu budaya. Untuk budaya ni, kita dapat ambil contoh sebagai budaya fashion. Banyak pihak perlu mainkan peranan penting. Kita dapat lihat kebanyakan remaja Muslim sekarang lebih terikut kepada fashion barat. Iaitu fashion barat ni lebih kepada terbuka aurat mereka. Jadi pihak beragama perlu mainkan peranan penting seperti meningkatkan lagi kreativiti mereka dari segi pembuatan pakaian yang lebih menyelah lagi. Ini dapat mengelakkanlah remaja daripada terikut dengan budaya-budaya yang tidak sihat serta dapat menjaga keharmonian serta kehormatan sebagai remaja Muslim. Itu saja daripada saya. Wan Adriana akan sambung untuk slide seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, dari segi literasi kajian. Terdapat 3 literasi kajian yang telah kami perolehi dari tajuk, antaranya kajian yang dinyatakan ini. Kajian yang dibuat oleh Tasnim Rosli, Yogenathan Muniandi dan Kamarul Azmi adalah tentang media sosial dan impak tingkah laku menurut Islam. Berdasarkan kajian mereka menyatakan bahawa media sosial dan teknologi yang memberikan impak terbesar bagi generasi sekarang. Hal ini kerana faktor tersebut menyebabkan remaja menjadi lalai dan ketagih dengan media sosial sehingga mengabaikan ibadah yang utama. Selain itu, pada perenggan kedua dinyatakan kebimbangan tentang budaya hedonisme, iaitu budaya yang mementingkan keseronokan semata-mata. Hal ini boleh menimbulkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, malah menjejaskan pemikiran serta akhlak remaja Muslim. Kesimpulannya, globalisasi memberi impak yang besar kepada remaja di Malaysia. Dengan itu, semua pihak haruslah berganding bahu dan bekerjasama dalam mengawal isu ini. Remaja adalah penyambung legasi dan dengan adanya mereka lah negara akan berkembang maju. Oleh itu, kita haruslah memastikan pemikiran dan akhlak remaja Muslim dalam era globalisasi ini lebih maju dan tidak terpesong dari ajaran Islam. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.